Hello and welcome to Konti FPL. Saya Rid sebagai host anda dan saya ditemani oleh sahabat karib saya, Fan, sebagai teman untuk konten ni. Hello Fan. Hello Ridwan. Okay, sebelum tu saya nak cakap lah, saya ni sebenarnya amatur dalam FPL ni, tapi bertahun juga main benda lah ni. Every year jugalah main, tapi suka-suka je, nothing serious pun. Sama juga dengan Fahan ni, tapi tahun ni kita rasa macam kita nak try something different lah. Tahun ni kita nak try buat team guna auto pick. Ini konten baru ni. Guna auto pick je. Kita guna auto pick. And then kita carry on je dengan apa yang ada. Kita memang tak ada bagi chance sebab kita nak trying to prove konten kita ni boleh pergi dengan hanya dengan luck sahaja. Menarik juga tu. Ini dah memang berbeza daripada approach manager-manager lain. Ya, betul. Ini yang kita nak cuba nak try. Walaupun kita dah bertahun main, mungkin experience kita ada yang kadang-kadang kurang, ada kadang-kadang lebih. Tapi we are trying to do our best here lah, to tengok whether luck kita tu, kalau kita buat tu boleh lawan tak dengan tim-tim yang besar tu, manager-manager yang besar tu. Okay. So rules and regulation pun sebenarnya kita sendiri yang set. Just so kalau nak tahu lebih lanjut, saya serahkan dekat Fahan ni lah untuk explain macam mana kita punya rules and regulation ni. Okay, thank you Rizwan. Okay, berkenaan rules ni, kita nak buat benda ni jadi satu benda yang menarik lah untuk kita cari kelainan daripada the usual way managers always play. So first kali kita hanya akan gunakan resources yang FPL bagi sahaja. So daripada total 100 million tu, lepas kita dah auto pick, kita akan gunakan player yang dia sendiri bagi. Lagi satu pula, okay, the next point dalam rules yang kita sendiri buat ni, kita takkan boleh guna additional transfer. Hanya boleh guna satu free transfer saja setiap minggu. And kalau kita tak guna pun, kita boleh carry forward satu free transfer tu to the following week. Baik. Alright. So the next one is penggunaan chip ni atas persetujuan aku dengan kau je, okay Ray? Okay. So katakanlah kalau kita ada dispute ke apa-apa, nanti kita boleh sembang balik lah. Nanti korang tengok lah dekat game week ke macam mana kita nak adjust team ni kan. Kalau kita terpaksa guna ke, kita tak terpaksa guna ke kan. Kita tengok lah macam mana. Okay. So the last rule yang kita akan gunakan untuk season ni, wildcard pun kita still akan guna auto pick juga, and kita akan adjust itu yang sakit tu. Sebab dia adjust balik semua team tau. So kita kena start balik. Kalau nak tengok game week lepas tu pun kita kena pakai balik the team yang dia bagi tu. Betul. So kat situ bagi kita orang ni benda ni menarik, and tak ramai orang lah buat benda macam ni. And kita orang punya objective ni is to prove that whether our team ni boleh compete tak dengan managers lain yang playing it competitively. Ya, betul. Okay, so macam kita orang punya konten ni, korang boleh follow lah dekat journey kita sepanjang season ni, and tengok kedudukan kita dekat Instagram Konti FPL. Just type je, memang akan keluar nanti Konti FPL tu. Kita akan upload semua journey kita dekat sana sepanjang musim ni. And insyaAllah kalau banyak follower, kita akan continue season depan buat benda yang sama. Dan mungkin juga ada additional content lah. Ya, betul. Kita punya proses journey ni macam mana ni. Kita nak tengok je macam mana perjalanan kita ni kan. So kita sebenarnya bukan buat benda ni as orang cakap main-main. Tak ada. Kita nak try our best juga untuk prove whether kita ni boleh compete tak dengan professional yang ada kat sana tu. And kita tengok kedudukan kita. Kalau boleh dapat top 100k, kita mana tahu? So tally lah dengan kita punya motto kita ataupun slogan kita, 95% luck, 5% strike. Yeah, betul. Jadi kita akan try our best to get the highest points lah. InsyaAllah tengok kalau boleh dengan benda ni. Okay, itu saja. Nanti kita boleh check dekat ni lah, apa boleh kita nak draft nanti macam mana. Alright. Okay, see you guys. Bye. Okay. Berdasarkan apa yang kita dapat auto pick tu daripada video yang kita tunjuk, kita daripada awal memang kita tak tipu punya. Ini memang buat account baru, kita akan dapat team macam ni. Kita terus dapat team macam ni. Jadi terus dapat team yang nak kata team ni kuat pun tak jugalah. Tapi bolehlah, convincing jugalah nak try kalau boleh. So dekat sini kita dapat as a keeper Loris dengan Alisson. Loris ni dia bagus juga as Spurs punya keeper lah kan.
Loris ni bagus, and Alisson ni pun memang kita tahu lah credibility dia macam mana. So dekat sini je kita ada dua keeper yang agak strong lah kalau kita nak rotate. So dekat defend pula kita ada siapa tu, Van? Kita ada ni defend ni, kalau kau tanya aku, Red, susah sikit ni, Red, sebab mostly semua centre back ni kecuali Alonso. Kalau kau bayangkan jarang lah selalunya kalau orang yang biasa main FPL ni memang sangat-sangat jarang lah orang ambil centre back sebagai player dalam first 11 dia. Dulu ni. Okay, tapi tak apa, nak buat macam mana, kita akan cuba saja upaya lah. First kali yang kita ada Thiago Silva, lepas tu kita ada Koulibaly, lepas tu kita ada Alonso, yang kita ada Stones. Macam mana lah FPL ni, tak tahulah Rick ke apa, dia bagi kita 3 sekali tu defend Chelsea tu. Aduh, koyak mat macam ni. So adakah ini petanda sebenarnya FPL EPL season ni Chelsea akan menang? Mungkin kita tak tahu. Orang kata apa, defending wins you title kan. Kita tak tahu. Mungkin lah. So dekat sub tu kita ada seorang tu defender yang boleh pakai agak. Matip. Okay, Matip ni kan, kalau kau tengok untuk last season, hujung-hujung season tu dia ni lain macam sikit. Tu lah, dia function kan sebenarnya. Bayangkan player yang main centre back boleh score untuk every week kan. Betul. So, itu mungkin lah kita ada peluang sikit lah kot sini. Tak apalah, kita tengok. Kalau lah dia dapat luck dia macam tu, kita tak tahu. Okay, dekat midfield pula kita ada Grealish, Bernardo daripada Manchester City. Okay lah, kuat jugalah tu kan. Boleh lah, dia lah boleh pakai tim-tim besar agak kan kat situ. And then ada Zaha, Coutinho dan juga Barnes ni boleh lah kita sub-sub pun kalau kita terpaksa nak pakai dekat apa substitute ni. Tapi Zaha dengan Coutinho ni macam mana? Kau rasa dia orang strong tak? Bagi aku lah, yang menarik perhatian aku sekarang ni dekat Grealish ni lah, sebab dia one of the good differential juga tau. Kalau nak ikutkan dengan price point dia, tak silap aku 7 million kot. Murah juga lah, 7 million. So dia yang antara, sebab sekarang ni pun kau tahu City pun Sterling dah tak ada, and dia punya left wing pun sekarang ni tengah open lah sekarang. Sebab Mahrez selalu ni dia akan main belah kanan. Faham? Untuk Bernardo ni kita tak tahu. Problem dengan player yang kita dapat ni, Rik, kalau kau tengok Alonso dengan Bernardo ni, dua-dua ekor ni, diorang ni sekarang ni dah highly speculated tau untuk masuk Barca. So let's say benda ni jadi, kalau kau tengok kita akan ada 2 merah dalam player kita. Alonso ni akan dengan Bernardo. Kalau ada 2 ni, kalau ada 2 merah, dengan rule yang kita sendiri set, kita ada 1 free transfer je. Kita kena pandai-pandai manage lah. Apa nanti kita tengok macam mana kita nak buat ni. Dengan 1 je transfer every week. Pedih mat, pedih. Tapi tak apa, kita boleh cuba. Okay, the next one ni bagi aku untuk Zaha ni, dia macam cakap low risk low return punya player lah. Dia akan main tapi dia tak konsisten. Kadang-kadang dia score, kadang-kadang tak score, kadang-kadang tak main. Tapi untuk Coutinho ni, dia pun sama juga kan, lebih kurang kan aku rasa. Itulah problem dia, sebab dua-dua ni pun macam low risk low return kan. Tapi ada hari form teruk 2 ekor ni. Sekali assist 2, sekali assist 3. Ini memang Chinese New Year lah. Kalau kena lah kan. Okay, dekat forward tu kita ada siapa tu? Forward ni kita ada kita ada Jesus nama yang disebut-sebut sepanjang season ni. Gabriel Jesus. Kalau kau tengok Jesus ni kan, kalau stats FPL sekarang ni up until today lah kan, dia ni nak ikutkan the highest ever recorded player yang starting game week dia dah 75% owned by total managers dalam FPL. Lama kencang lalu mat. Memang orang pilih kau for a reason lah ni. Okay, to be honest, kita quite luck lah dapat Muhammad ni. Yelah tu, dekat auto pick. Okay, dekat lagi 2 tu kat siapa tu? Lagi 2 ni kita ada newcomer daripada Liverpool, Darwin Núñez. Yang tu lah yang celebrate Community Shield macam menang Champions League tu. Tapi all things aside, tapi kau rasa dia bagus tak? Boleh tak? Dia it's a good buy lah untuk Liverpool, untuk cover tempat Mane tu. Yalah, Mane pun dah tinggal dengan kita kat EPL ni. Dulu aku selalu pakai kat Mane ni dekat FPL kan. Tapi
Tapi kita nak tengok lah whether dia boleh adapt dengan Liverpool punya style ke. Kita we can see. Boleh pakai lah. Kita boleh try pakai. And then dekat sub forward tu kita ada siapa tu? Dekat sub ni kita ada Wilson. Wilson ni bagi aku it's a good, lagi sekali lah, it's a good differential lah untuk kita. Sebab Wilson ni kadang-kadang dia form, kadang-kadang tak form. And yang paling penting dia ni 90 minutes punya player tau. Dia akan main every week selalunya lah. Maknanya 2 point dalam tangan lah. Kalau kita nak try pakai dia, is that the matter dia score ke, dia tak score ke. Betul. So kita tengok lah dia macam mana. Okay, jadi dengan team yang kita dapat ni, apa kau rasa formation yang kita patut pakai lah kalau kita nak guna untuk first game week ni untuk dapatkan mata yang tertinggi? Macam mana ni? Bagi aku first kali benda yang aku nampak kalau memandangkan defense yang kita ada ni mostly centre back, aku rasa attacking return kita pun tak banyak. So kita tak payahlah nak spend banyak player dekat mana ni, dekat centre back ni untuk defend ni. So aku rasa kita go kepada 3 kot. So, kita nak try 3 lah. 3 defend kat belakang tu. Betul. Jadi kalau 3 defend ni macam mana kita nak adjust ni? Okay, kita start dengan keeper dulu lah kalau boleh. Kalau formation kita nak buat 3, kita start dengan keeper dulu. Kau rasa mana yang patut kita tukar this week untuk adapt game week 1 ni? Alisson dulu ke atau Lloris? Bagi aku dua-dua ni tak ada right orang punya pilihan lah. Sebab Lloris pun main dekat home lawan Southampton. Ya, betul. Southampton ni macam kau tahulah, Dion pun untuk attacking ni tak ada sangat lah, kecuali dia punya set piece taker tu. Ward-Prowse tu. Ya Allah, dia punya free kick. Untuk Alisson ni pula, kalau kau tengok Alisson ni sebabkan defend Liverpool ni memang strong sangat, so ada tendency clean sheet tu, ada high possibility lah dia dapat clean sheet. So I would suggest Alisson over Lloris lah. Alisson over Lloris aku rasa good take gak actually. Tapi memang 50-50 juga sebab Alisson ni main away. Betul. So kita tak tahu. And Fulham ni pula, dia tim yang baru naik EPL. Betul. Jadi orang tak tahu macam mana dia main. Orang tak boleh nak catch lagi dia punya strategi. Jadi there is a possibility yang Fulham ni pun boleh menang dengan Liverpool. Tak bagi clean sheet. So Alisson ni kekurangan point. Kita pun tak sure. Tapi kita boleh carry on. Aku agree je dengan Fan kata boleh buat Alisson over Lloris. Aku agree je. Tapi at the same time pun it is what it is lah kan. It's a luck based game. So kalau kita nak try, boleh je. Okay, for the time being kita letak Alisson dululah dekat sini. Okay, setuju. Setuju Okay, so kita pergi ke arah defend. Okay, macam kau cakap, kita nak pakai 3 defend. Yeah. So 3 defend yang kita nak pakai tu, siapa tu orang ni? Okay, sekarang ni aku pun tak sure tau. Alonso ni dia akan main ke tak. And sebab sekarang ni Chelsea pun dah sign player baru, player Brighton left back tu, Cucurella tu. Dah sign? Dah sign lah. Alamak. So bila dia dah sign, kalau kau tengok dah pack dah tau untuk left back position tu. Dia orang ada Chilwell, dia orang ada Alonso, dia orang ada Cucurella. So siapa yang main ni tak dapat nak tahu lah. Tapi normally kalau player baru masuk ni memang susah lah dapat game time kan. Yes, betul. Sebab dia nak integrate dulu diri dia dalam team, betul. nak ikut structure team macam mana, training. Betul. I agree. Jadi Alonso ni kita boleh ketepikan lah kalau kita nak. So pendapat aku, kalau kita tukar dulu Alonso ni kepada Matip, kau rasa macam mana? Tukar kepada Matip? Okay, apa kata kalau kita tukar Alonso ni dengan midfielder tu dulu? Okay. Kita tukar dengan midfielder. Sebab midfielder ni kadang-kadang dia bagi extra point, dia boleh assist, and dia boleh dapat clean sheet pun dapat point juga. Betul, kan? betul. So kita tak sure. Kita tukar je dulu Alonso ni dengan Barnes. Okay, dengan 3 yang kita ada kat belakang tu, Thiago, Silva, Koulibaly dan Stones, macam mana tu? 3 ni bagi aku dah cukup menarik dah. Sebab Koulibaly ni, tapi macam biasa lah, benda ni pun risiko tinggi juga kalau kita nak go dengan Koulibaly ni. Koulibaly ni baru je masuk kan Chelsea. Jadi kita pun tak tahu dia ni main ke, tak main ke. Possible juga dia tak main. Okay, jadi untuk Koulibaly ni, kau rasalah pendapat kau kan. Pendapat kau ni, kita kena tukar either one of them ni dengan Matip. Jadi kau prefer yang mana kita nak tukar? Okay, kalau aku lah, kalau kau tanya aku lah, aku akan biar je Matip ni dekat sub, tapi first sub. Okay. Just in case kalau dia tak main,
dia akan digantikan oleh Matip terus. Okay, Ah, boleh juga. aku rasa itu the right decision lah daripada kita nak letak dia as the first team. Sebab kita pun tak sure whether Matip ni main ke tak main ke. Aku pun tak berapa pasti. Kalau nak ikutkan lah, memang untuk for the previous season pun Matip memang first 11 lah untuk Liverpool. I see. Tapi position dia tu main as apa? Dia main centre back. Dia main centre back sebelah Van Dijk lah. So bila main centre back ni mengharapkan clean sheet je lah kalau Betul. dia nak dapat ni. Kalau kau rasa kita nak take the chances untuk go with double Chelsea punya defend, aku okay je. Menarik juga idea tu. Aku okay je sebab kita tak tahu Koulibaly ni main ke tak. Betul. So Matip ni pun boleh jadilah. Kita letak dia kat first sub je. Alright. Aku rasa itu lebih menarik lah. Okay. Okay, kita pergi ke arah midfielder pula. Jadi macam ni, kita ada 5 midfield sekarang. Barnes, Grealish, Bernardo, Zaha dan Coutinho. Kau rasa kita patut stick dengan 5 midfielder ke ataupun macam mana ni? Aku nampak kalau 5 midfielder ni dah cantik dah sebenarnya. Cumanya problem aku sekarang ni Wilson tu. Wilson tu nak tak nak memang aku rasa kuat lah nak masukkan juga. Ya doh, betul doh. Dia Muhammad ni dia macam lain macam sikit tau. Ada time nanti dia score, ada time nanti dia sendu. Jadi kita pun tak tahu nak buat macam mana ni. Okay, kalau kau rasa 5 ni kita patut keluarkan seorang ke ataupun kita akan stay dengan 5? Apa pendapat kau dengan season ni punya orang cakap formation dengan banyak team yang pakai 3-4-3 ataupun 3-5 kat depan? Kita pun tak berapa nak pasti. Jadi kau rasa macam mana? Cadangan aku lah. Apa kata kalau kita tukar Bernardo ni dengan Wilson? Bernardo dengan Wilson cadangan yang menarik. Aku rasa okey juga. Tapi Bernardo ni lah satu hal lah. Bila kata yang KDB tak main, dia punya point. Betul. Betul. Cuma yang satu masalah dengan player City ni, kau faham lah Pep tu macam mana kan? Ya betul. Tapi kau kena ingat tak, season ni boleh tukar 5 player satu game. Betul. Jadi kita pun tak sure whether dia ni main ke tak main ke. Kita pun tak pernah pastilah. Okay. Aku ada lagi satu point aku lah yang menyatakan kenapa aku nak tukar Wilson ni dengan Bernardo. Kalau kau tengok Wilson ni, dia akan lawan dengan newly promoted team tau, Nottingham Forest. So selalunya lah kalau nak ikutkan, kalau play team-team yang baru naik daripada championship ni not proven lagi lah untuk APL punya game ni. Betul. Tapi kau kena tahu juga, kalau dia main ni sebabkan not proven, macam kita cakap tadi, not proven dengan Alisson tu, ada chance juga dia bolos, ada chance juga dia kalah. Betul. Jadi kita tak tahu macam mana. So risk or take dekat Wilson ni? Aku rasa better lah kita tukar Wilson dengan Bernardo ni. Sebab aku takut sangat lah Pep punya rotation tu. Takut takut dengan Pep punya rotation Sebab kita dah dapat draft macam ni kan. Betul. Draft. Okay, so kat depan tu kita boleh conclude lah yang kita ambil Wilson ni. Plus dia pun sebabkan differential ni kan, Wilson ni dia main home juga. Jadi possible juga dia ada high advantage untuk dia score juga sebenarnya. Lagi satu, Wilson ni sekarang ni ada player yang kalau kau perasan ramai orang otak-otak FPL ni dia orang dah start nampak Newcastle ni ada attacking threat tau. Sebab apa? Parap je. Sebab ada right back dia tu. Right back dia tu orang cakap Kieran Trippier tu lain macam lah. Itu jahat tu. Tapi itulah kita tekan autopic tak dapat pula dia kan. Aduh, kalau dapat tu dah sedap lah tu. Free kick dia boleh ambil. Betul. Semua dia boleh buat. So daripada katakanlah kita tak dapat Trippier, dapat Wilson pun jadi. Boleh lah, apa ada je lah kita cuba je lah game week pertama ni. Okay, kat sini kita ada lagi siapa forward ni? Jesus dengan Darwin. Aku rasa okey je kot. Jesus ini memang no question lah. Orang cakap memang dua ni itu je lah one of the best players lah yang kita ada. Daripada ramai-ramai ni. Ramai kelompok-kelompok haram ni kan. Ini yang kita dapat. Okey lah. So bab captain pula. Macam mana ni? Captain. Okay, aku tanya kau dulu. Kau rasa siapa captain yang kau rasa dalam draft kita yang macam ni? Siapa yang player mana yang kau rasa akan perform lah untuk game week ni? Aku tak berani cakap ni apa benda yang kita dapat ni, haram jadah ni kan. Tapi aku rasa dia paling reliable lah, Gabriel Jesus ni. Aku terpaksa cakap lah. Betul lah. To be honest, aku pun agree dengan kau, Jesus. Walaupun aku peminat Spurs Tega kan.
Walaupun dia Arsenal lah, tapi aku terpaksa harapkan dia juga berdasarkan apa yang kita dapat ni. Okay. Yelah, nak buat macam mana? Dah ini kita dapat. Betul. Di Jesus ni okey lah, kita stick dengan dia dulu lah. Betul. So untuk vice captain, let's just say dia tak main. Okay. Siapa orang kedua yang kita boleh harap? Orang kedua Pasal Darwin kot. sebab Darwin pun dia tak sure lagi berapa minit yang dia dapat main ni. Saya silap betul tak juga. masuk pun first 11 ni. Betul juga. So yang aku nampak sekarang ni Alisson macam menarik juga. Listen macam menarik. Wah. Vice captain. Sebab kita tahu Jesus memang first 11 memang akan masuk. Ya, dalam betul, first betul, 11 betul. Chelsea. Sebab dia- Arsenal. Arsenal sebab dia jadi main man sekarang Betul. dekat Arsenal. So bagi aku benda ni alah, the second best option yang kita ada. Cuba kau cakap dengan aku, siapa yang ni? Ban. Okey juga. Grealish ya. Okey juga. Okay, so kita agree lah upon captain dengan vice captain ni juga kat sini Okey. Alright. Okay, dekat sub ni kau rasa kita agree tak dekat first dekat first yang nak tukar sub ni as defender? Okay, aku selalu cara aku main kan, untuk first sub yang aku selalu expect nak masuk naik atas ni, untuk playing players ni, aku akan letak orang player yang akan ada attacking return lah. So di kat sini the best yang kita ada is Bernardo Silva sebagai midfield. Bernardo Silva betul juga. So kau agree kalau kita letak dia sebagai first bench kita? Aku rasa aku agree, tapi kita boleh letak Matip as second lah. Boleh. Kita boleh letak Matip as second, just in case kalau tiba-tiba Bernardo ni pun tak ada point, dia lah orang yang akan masuk kan. Boleh, setuju. So okay, kita agree lah dengan first 11 kita. Okay. Alisson, Thiago Silva, Koulibaly, Stones, Barnes, Grealish, Zaha, Coutinho, Wilson, Jesus and Darwin. So kita tengoklah apa nasib kita dengan game week 1 ni. Kita tengok berapa point yang kita boleh dapat, sebanyak mana kita boleh dapat game week 1, and kita akan proceed ke game week number 2 lah next week. Okay Red, thank you Red. Sama-sama kita nantikan. Kita doakan yang baik-baik je lah InsyaAllah ada. Okay, goodbye. Bye.